Ada orang dia sedekah, dia tangkap gambar, video, semua orang tengok dia sedekah ratus ribu. Saya pernah jumpa dengan satu orang yang bersedekah ratus ribu. Orang ni kalau saya beritahu, semua orang Malaysia kenal. Dan orang ni tuan-tuan, kalau dia main ceramah, dia tulis tetap, dia tulis letak sekian-sekian ribu. Majoriti orang pandang serong dekat dia. Sampai satu hari saya aksiden 2018, dia main ziarah. Manusia terkenal ni, bukan Abid Liu tau. Sebab contoh yang saya nak buat ni ialah orang yang bersedekah ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Pendakwah dan ustaz ni dia ada pondok yang besar. Pondok dia cantik, mewah. Pondok dia cantik. Dalam pondok dia ada anak yatim, dalam pondok dia ada orang miskin, dalam pondok dia ada ibu tunggal, dalam pondok dia ada orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anak. Kesemua mereka ini dia bagi duit allowance bulanan, dan kesemua tanggungan bulanan itu datangnya daripada duit ceramah yang orang bayar kat dia, yang dia charge, yang semua orang kata dia gila dunia, dia ustaz selebriti masuk TV dan sebagainya. Subhanallah. Satu syarikat, banyak syarikat percetakan datang jumpa saya, suruh saya karang. Sebab ustaz ni bila dia masyhur, dia tulis buku, orang beli, ratus-ratus ribu orang beli. Ada satu syarikat percetakan datang jumpa saya lepas saya aksiden tu, suruh saya karang buku, tulis. Sebab ramai orang akan beli, keuntungan dia sangat banyak, komisen dia sangat banyak. Kemudian saya pun bertanya, saya teringat pendakwah yang saya sebut tadi ni, dia juga ada mengarang beberapa buah buku. Lalu dia pun sebut, ustaz, pengarang tu kalau dia karang, komisen tu tak masuk kepada dia, terus masuk ke sekolah dia. Jutaan telah diinfakkan oleh beliau untuk agama Allah, tapi berapa banyak yang orang salah sangka dengan dia. Sampai hari ni dia tak pernah sebut apa, dia tak pernah sebut ke mana duit yang dia duk ambil tu untuk sekolah rupanya. Entah. Subhanallah. Sedekah yang disedekahkan oleh tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri, yang bermaksud sedekah secara rahsia, tidak digembar-gemburkan kepada orang, sedekah inilah yang akan menyejukkan seseorang itu di dalam alam kubur dia. Yang ni kaitan sedekah dengan akhirat. Nombor satu, tuan-tuan, alam barzakh itu gelap dan alam kubur itu sempit. Semua orang, dia wali kah, dia apakah, alam kubur itu sempit, alam kubur itu gelap. Dua wajib. Kamu wali kah, kamu nabi kah, kamu ulama kah, kamu apakah, begitu alam barzakh. Nabi kata, ketahuilah, ada hadis, innas sadaqata, sesungguhnya sedekah, la tudhibu min ahliha an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah adalah satu ibadat, kata Rasulullah, fungsinya menjauh dan menghilangkan kepanasan kubur daripada tuannya. Tadi saya sebut dua, ada satu lagi. Kubur itu sempit untuk semua orang, kubur itu gelap gelita untuk semua orang, dan kubur itu panas untuk semua orang. Yang melapangkan kubur itu adalah ibadah, yang mencerahkan kubur itu adalah ibadah, dan yang menjauhkan kepanasan kubur itu juga, kata Rasulullah, adalah ibadah, dan ibadah itu namanya sedekah. Kena ada sedekah dan kena mula. Sesiapa yang belum pernah melihat keajaiban itu, carilah keajaiban tu. Mulalah bersedekah kerana Allah, bukan kerana mencari gandaan yang dijanjikan oleh Allah. Dia betul niat, baru dia main yang hadiah sampingan tu. Betul niat yang utama ialah untuk bersedekah kerana Allah. Nombor dua, nak ikut sunnah Rasulullah.
Kenapa Nabi Allah redha, kenapa Nabi Allah sayang? Ini rahsia dia. Sebab bila Nabi bersedekah, Nabi tidak takutkan kefakiran. Dalam satu peperangan, nama dia Perang Hunain, zaman Rasulullah. Dalam Perang Hunain itu, tuan-tuan sekalian, umat Islam menang. Perang besar, umat Islam menang. Jumlah harta yang diperolehi sangatlah banyak, sehingga mencecah ratus ribu ekor kambing. Tuan-tuan bayang tengok, kalau satu tentera Nabi bagi 10 ekor kambing pun cukup. Nabi pun mula membahagi-bahagikan kambing yang banyak, unta, kambing, emas yang banyak daripada peperangan. Sebab orang Arab dulu nak bagi semangat berlawan, mereka akan bawa harta mereka dalam peperangan supaya tak lari daripada medan perang. Dalam Perang Hunain dengan kabilah Hawazin yang besar, keseluruhan harta kabilah Hawazin dibawa keluar, sebab tu terlampau banyak. Bila habis perang, Nabi pun bahagi. Kemudian Nabi pun mula bergerak. Ada Arab-Arab Badui ni mai duk ikut Nabi, tak dapat lagi, pembahagian tak selesai lagi. Nabi pun berpaling melihat mereka. Nabi kata, atakhshawna alayyal bukhul, apakah kalian takut aku berlaku kedekut? Sebab ikut rapat. Tengok harta, tuan. Sebab ada yang Nabi berikan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni hari ni, tuan-tuan, 700,000 ringgit. Bukan 6,000, 700,000. Bila ramai duk ikut Rasulullah ni, duk tunggu bahagian masing-masing, mereka ada hak kerana mereka adalah prajurit. Waktu tu mujahid semua, yang askar yang bersama Rasulullah. Bila ikut rapat, Nabi pun paling dengan mereka. Nabi kata, kamu takut aku kedekut dan tak bahagikan kepada kalian harta ni kah? Semua tunduk, tak kata. Nabi pun bersebut, fa wallahi, demi Allah, sekiranya kita semua memiliki binatang ternakan sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah. Tu dia, tuan-tuan, sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah. Berapa bilion pokok, tuan-tuan? Bilion pokok. Nabi kata, seandainya kita dikurniakan oleh Allah binatang ternak ghanimah, rampasan perang yang menyamai bilangan pokok di negeri Tihamah, berapa bilion ekor tu, laqasamtuhu bainakum, kata Nabi, aku pasti akan bagi kepada kalian. Mesti bagi. Kamu jangan takut. Thumma la, kemudian tidak akan, Nabi ulang lagi, tidak akan kamu mendapati aku kedekut, penakut dan penipu. Takkan kedekut, takkan takut dan takkan menipu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut laju-laju 8.40. Saya sebut laju-laju. Nombor 1 tentang sedekah. Tadi habis dah Nabi bersedekah. Yang ni fadilat sedekah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar 7. Kesemua hadis, kesemuanya adalah hadis. 1, setiap sen yang disedekah dibayar oleh Allah dunia sebelum akhirat dengan gandaan. Syarat sedekah itu kerana Allah. 1. 2, inna sadaqata sir, sesungguhnya sedekah yang dirahsiakan, tutfi'u ghadabar rabb, akan memadamkan kemurkaan Allah. Siapa tak ada dosa dalam dunia ni? Semua kita buat dosa. Saya yang bercakap pun ada dosa, tuan-tuan, semua kita ada dosa. Kita tak tahu dosa mana yang akan membuatkan Allah murka dengan kita. Kita tak tahu. Malam ni, tuan-tuan, kita semua tahu rahsia ni dibongkarkan oleh Nabi, iaitulah sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah cukup suka orang bersedekah.
Sebab tu Allah pilih untuk tulis pintu syurga yang 8 itu, salah satunya babus sadaqah, pintu sedekah. Siapa-siapa yang telah pun merasakan kemanisan dan rahsia sedekah, ni saya umum tuan-tuan, siapa-siapa sahaja di kalangan umat Rasulullah, yang ni saya jumpa ramai dah, yang telah pun melihat keajaiban sedekah, telah pun merasakan kemanisan sedekah, mereka tak pernah tinggal sedekah walau sehari. Ini yang saya lihat, yang saya perhatikan dalam kehidupan saya, di keliling saya. Dia takkan berhenti. Ustaz tengok orang kaya kot. Bukan orang kaya, orang biasa. Sekolah saya di Kedah, di atas tanah lebih kurang 4 ekar, hampir selesai. Sudah 80%, hampir selesai. Bila kami semak akaun, cek setiap hari, tengok tuan-tuan, cek lah nak bayar kontraktor sebagainya kan. 95% daripada pembangunan sekolah kami sejak daripada bata pertama datangnya daripada orang-orang biasa dan susah. Kami tak pernah terima 1 juta, kami tak pernah terima ratus-ratus ribu. Ada sekali kami terima, sebab kami cek akaun, tengok orang bagi kan, RM100, RM70, RM35, RM18, RM13, yang paling sikit adalah RM1. Saya perhati yang RM1 tu, setiap hari dia bagi masuk akaun, setiap hari dia bagi, saya perhati. Dan ada di kalangan mereka setiap hari beratus-ratus, setiap hari dia orang yang sama. 95% ataupun 90% adalah daripada orang biasa yang membangunkan. 2, sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Allah jadi tak jadi untuk murka dengan seseorang yang bersedekah. Kita banyak dosa, kita pastikan mula pada malam ni sampai hari kematian kita, kita bersedekah setiap hari. Cari keluarga susah, cari keluarga yang paling susah, tiap bulan ke tiap minggu hantar sesuatu. Minggu ni gula 1 kilo, minggu depan telur 10 biji, minggu satu lagi beras 5 kilo, minggu satu lagi bagi. Berterusan. Kena kreatif. Ada rumah anak yatim, ada mak tahfiz, pergi bagi. Tiap-tiap bulan beras 10 kilo, ataupun setiap bulan bagi minyak, ataupun tiap-tiap bulan telur 30 biji, setiap bulan gula 5 kilo, setiap bulan bagi. Kerana ia memadamkan kemurkaan Allah. Untuk berkata tak ada dosa dan takkan buat dosa sampai mati, itu perkara yang agak jauh. Sebab setiap anak Adam melakukan kesalahan, di antara sikit dan banyak, di antara kerap dan jarang. Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil tetapi membuatkan Allah murka. Satu kataan je tuan-tuan, satu kataan je. Nabi kata hati-hati, di akhir zaman ada orang kadangkala satu perkataan menurunkan murka Allah. Dia kata zakat apa habis duit orang. Satu ayat ya. Dia perli tutup aurat, dia perli zakat, dia perli hukum Allah, hukum Islam, dia satu ayat je. 3, ni semua berkaitan dengan sedekah. Rupanya sedekah ni dia satu ibadat yang, sehingga kata Sayyidina Umar, bukan hadis Nabi, sehingga kata Sayyidina Umar, ketika para ibadat berada dengan ibadat-ibadat lain, ketika sedekah berada dengan ibadat-ibadat lain, kata sedekah kepada ibadat lain, ana afdalukum, aku yang paling utama di kalangan kalian. Tuan-tuan tak tengok ni kelebihan nak Nabi sebut ni? 1, Allah jamin dunia sebelum akhirat. 2, Allah gandakan sampai 700 kali ganda, tidak berhenti dekat 700. Kalau orang itu lebih ikhlas, dia boleh pergi sampai 1000. Ya, betul. Bukan berhenti di 700 tuan-tuan. 2, yang ketiga, dia memadamkan kemurkaan Allah. Yang keempat, Nabi sebut dawu mardakum bisadaqah, rawat pesakit-pesakit kalian dengan sedekah. Sebab tu kalau orang tanya saya masalah macam ni, ubat banyak, sangat banyak ubat, antaranya istighfar, ubat yang power. Ustaz, saya istighfar banyak apa semua, 40 hari dah saya buat apa semua, tak selesai. Saya kata berbakti dengan mak, perbaiki hubungan dengan mak ayah.
Lepas 40 hari dia main, ustaz, alhamdulillah selesai. Okey, ada orang lain pula datang, ustaz, masalah saya sekian 13 tahun dah ustaz. Masalah saya sekian. Bagi ubat pertama, bagi ubat kedua, bagi ubat ketiga. Kita tak tahu tuan-tuan yang mana satu. Ada orang sedekah, ubat dia sedekah. Sebab dia sangat kedekut, termasuk dengan ahli keluarga dia. Orang luar jangan kata, kalau makan tak pernah keluar, dia buat bodoh, buat muka tak berdosa, tak bersalah, duduk diam tu. Orang tahu dah dia ni kalau duduk tahan tak usah tunggu dia banyak, memang tak banyak. Kalau 4 orang di situ, dia ni jangan tunggu, hak lain boleh gagah buat keluar duit. Yang ni tak payah, memang kedekut. Oi, ada ni pasal. Dia ada wakil. Setiap feda mesti ada wakil punya. Berubah tuan-tuan, jangan. Allah cukup marah dengan orang yang kedekut ni juga. Nabi sebut ia merawat penyakit. Ada satu orang pergi berjumpa dengan Abdullah ibn Mubarak. Dia ada kudis dan nanah yang keluar selama 7 tahun daripada lutut dia. 7 tahun. Tuan-tuan, kalau siapa yang ada penyakit ekstrem ni, cuba ubat-ubat ni, tengok kan, selain daripada rawatan kita ambil daripada hospital, rawatan tradisional kan, ni secara sunnah ni pun cuba. Satu orang ni nanah dia selama 7 tahun daripada lutut dia. Banyak doktor yang dia telah jumpa, banyak jenis ilaj, rawatan yang dia buat, tak lega. Tuan-tuan tengok Maka Abdullah ibn Mubarak ni, ulama ni, mujtahid ni, ulama tinggi, mujtahid ni, orang saleh dia ni, ahli ibadat, dia juga pejuang, dia juga jutawan. Dia ni Abdullah ibn Mubarak, dia kata, "Izhab fahfir bi'ran." Kamu pergi ke kampung sekian-sekian, kamu gali telaga di kampung itu untuk diminum dan dipakai oleh orang kampung tu. Sesungguhnya penduduk kampung tu memerlukan air di situ. Pergi sedekah buat cara tu. Laki ni pun pergi tuan-tuan, dia keluarkan duit dia sebahagian untuk buat proses gali apa semua, air bersih disedut daripada bawah, orang kampung pun guna, fabari ar-rajul, maka sembuh penyakit lelaki tadi. Nabi sebut apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Kalau ada sakit-sakit yang kronik dan sebagainya ni kan, kita keluar sebahagian duit kita, bersedekah, niat, ya Allah, kerana-Mu ya Allah, dan ya Allah ku niatkan untuk sembuh penyakit fulan bin fulan. InsyaAllah kalau sedekah tu Allah terima, Allah juga akan merawat penyakit itu. 5. Sedekah memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Tuan-tuan, benda apa yang boleh padamkan api? Air. Tuan-tuan tengok api yang paling kuat memadamkan dia ialah air. Sedekah memadamkan dosa, kata Nabi, seperti mana air memadamkan api. Bersedekah. Ini yang kelima. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Hadis yang saya sebut tadi ni. 5. 6. Tuan-tuan dengar elok-elok. Hadis riwayat Imam Ahmad. Idza aradta talyina qalbika, sesiapa yang nak lembutkan hati dia. Ada orang orang Kedah kata perongoi. Sini kata apa? Ada orang Kedah sana ni. Perongoi, apa dia perongoi? Kira nak marah ni, pinggan jatuh, dia tidur, pinggan jatuh, bangkit mengamuk. Ni apa dia ni? Jenis apa ni? Baran. Tak datang perkataan baran tu, tak mai. Idza aradta talyina qalbika, sesiapa yang ada penyakit baran ataupun nak lembutkan hati dia yang keras, benci dengar Quran, benci dengar zikir, tak suka dengar kuliah ilmu, hati keras, cepat marah, cepat mengamuk, Nabi kata fa'at'imil miskin, bagi makan orang miskin. Sedekahlah tu, tapi bagi makan orang miskin. Dalam Felda ni insya-Allah tak susah nak cari orang susah. Insya-Allah boleh cari. Kalau susah sangat,
beli nasi lemak yang RM1.50 tu, beli 50 bungkus, letak bagi Jumaat. Kan susah. Fa'at'imil miskin, sesiapa yang nak fadilat melembutkan hati. Tuan-tuan, yang menyebut ni Rasulullah, bukan saya. Tuan-tuan yakin dengan janji Nabi, insya-Allah tuan-tuan melihat kesannya. Sedekah ni, waktu sedekah ni saya beritahu, waktu sedekah niat, ya Allah, sedekah ni kerana-Mu, ya Allah, ya Allah, lembutkanlah hati aku dengan keberkatan sedekah ini. Aku yakin dengan apa yang Nabi sebut. Sekiranya seseorang itu nak lembutkan hatinya, maka bagilah makan orang miskin. Dan bagi makan orang miskin dengan cara sedekah tu. 6 ke berapa atau duk kira seorang-seorang. Nombor 7, ni cerita best, iaitu fadilat sedekah yang ketujuh ialah ketika mana kita semua berdiri di mahsyar, ramainya makhluk di mahsyar, ada 5 jenis makhluk akan dibangkitkan di mahsyar. Mereka ialah malaikat, manusia, jin, syaitan dan haiwan. Jangan tuan-tuan buat tak tahu bahawasanya haiwan kesemuanya akan dibangkitkan di mahsyar. Hati-hati yang duk bunuh binatang seronok-seronok. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang akan dibangkitkan oleh Allah di mahsyar. Nak bagi mudah faham, kesemua jenis kambing yang ada dalam alam ni, daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni, semua akan dibangunkan. Kambing saja berapa bilion. Besar mana padang mahsyar? Nabi kata, nak tahu luas tak luas mahsyar, kamu tengok di depan, kamu tak nampak dalam mana penghujung. Kamu tengok kanan, kamu tak nampak di mana penghujung. Kamu paling ke belakang, kamu tak nampak di mana hujung. Nabi SAW kata, sesaknya mahsyar, sehingga kan bila kesemuanya sampai di mahsyar, dia nak langkah ke hadapan, selangkah pun tak boleh kerana memijak orang lain. Selangkah. Ketika itu kepanasan matahari seperti mana berada pada jarak yang dekat, sehingga ada orang panasnya dengan sinaran matahari itu membuatkan peluh dia sampai ke dada dia. Ada yang lebih panas, peluh dia sampai ke mulutnya. Nabi kata ada yang sangat panas, peluhnya membuatkan dia berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Ketahuilah, ada 7 kumpulan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sedekah ni. Besar sedekah ni tuan-tuan. Jangan tinggal sampai mati. Yang tinggal juga gelap sungguh hati, keras sungguh hati. Sejam lebih kita cakap pasal sedekah malam ni. Mohon dengan Allah dalam majlis ilmu yang barakah ni, untuk Allah SWT jadikan sedekah ni antara ibadat yang sebati dengan hidup kita. Allah Ta'ala kata waktu Nabi sebut waktu keadaan begitu gusar, semua manusia nak cari tempat perlindungan dan pergantungan, suasana yang padat dan panas, suasana yang sesak dan sendat, ada 7 kumpulan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan naung. Tuan-tuan tahu siapa? Salah satu daripada kumpulan ini adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, bersedekah. Tapi bukan lelaki sahaja, lelaki dan perempuan. Mana-mana orang yang bersedekah. Tuan-tuan tengok, istimewanya sedekah. 7 kumpulan ni saja. Ahlul Quran, orang yang jihad fi sabilillah, apa semua ni, salah satu yang dinaungi oleh Allah dengan ibadat. Nama ibadat tu sedekah tu sedang memayungi dia. Semua orang yang penuh dengan sedekah ketika hidup di dunia, dia akan dipayungi dengan satu naungan yang besar. Dia tengok di atas, payung itu bernama sedekah. Hatta yuqda, sehinggalah Allah panggil nama dia untuk ditimbang amalan dia. Kita ditimbang nak amalan? Ditimbang. Dipanggil ada nama kita? Dipanggil. Sementara nak tunggu, tuan-tuan, bukan hari ni 2020 ada 7 bilion orang. Kalau seorang ditimbang selama sehari, 7 bilion ni sehari, maka 7 bilion hari diperlukan.
Saya nak beritahu lama, panjang nak berdiri di mahsyar. Selama berdiri di mahsyar yang panas sesak itu, mereka akan dipayung. Yang rajin bersedekah dipayung dengan satu naungan. Dia tengok di atas nama payungan itu adalah as-sadaqah. Nabi kata sampai bila dipayung? Sampai Allah panggil nama dia. Sedekah tu pun pergi, dia pun pergi ke depan seorang-seorang dia. Lalu amalan dia pun dikeluarkan. Subhanallah. Ni ya sedekah, tuan. Itulah sedekah. Antara kaitan yang paling dekat sedekah itu dengan akhirat. 6. Dan yang ketujuh ialah tidak akan berkurang harta daripada orang yang bersedekah itu. Yang ke-8 kelebihan ialah sedekah adalah ibadat antara penyebab yang paling utama. Antara ibadat yang paling utama untuk membuatkan seseorang itu dilindungi aib dia di dunia. Ke-8 kau yang apa ni? Ada aib tak kita? Ada. Kalau Allah buka aib saya dan kita semua, nescaya setiap orang akan meludah kepada orang lain. Kalau Allah menzahirkan bau dosa setiap orang termasuk saya, nescaya Nabi kata tidak akan duduk seorang Muslim di sisi Muslim yang lain. Busuknya dosa setiap orang yang buat. Kata para ulama, ibadat yang paling besar yang menutup dosa kita semua, yang menutup dosa saya selain daripada rahmat Allah, yang menutup dosa kita semua, nama ibadat tu ialah sedekah. Min a'zami asbabis sitri fid dunya wal akhirah. Di antara sebab yang paling besar kata para ulama yang menutup aib kita di dunia dan akhirat. Akhirat. Itulah yang terakhir. Habis dah lah. Tadi duk bahagia 4. Bahagia 4. Takat tu je tuan-tuan. Jadilah. Yang tu yang ke-8. Yang terakhir. Saya rasa cukup banyak dah apa yang kita kongsikan. Saya tengok pakat tak bergerak tak Ustaz? Tu tak cerita mahsyar lagi tu. Baru cerita sedekah. Subhanallah. Besarnya ibadat, alhamdulillah masih hidup lagi kita ni. Nabi kata bila meninggal malaikat tutup buku. Malam ni semua buku sedang dibuka. Sekarang ni subhanallah, sekarang ini buku amalan kita ke semua termasuk saya sedang dibuka. Malaikat Raqib dan Atid sedang menulis. Selama kita keluar daripada rumah sampai balik lagi kita ditulis sedang berjihad fi sabilillah sebab mai mengaji. Sedang ditulis. Bila meninggal saat lagi pukul 11.15, contoh 11.15 malam meninggal, malaikat Raqib dan Atid pun mula menggulung buku itu. Maka tiada lagi yang namanya ibadat, Nabi kata kecuali 3. Sadaqatul jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, diajar orang amal ilmu dia. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Anak doa dia, la disebut rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya. Pukul 9 dia sebut 9 bercahayalah kubur ibu dan ayah dia. Pukul yang sama, jam yang sama. Dia tak ada transit dah. Anak soleh punya amalan, pukul 9 anak tu kata rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya. 9 lah cerah kubur ibu dia. Ataupun 9 tu jugalah orang buat mai hadiah kepada ibu dan ayah dia dalam alam barzakh. Setiap doa, zikir dan sedekah daripada anak-anak yang anak-anak niat untuk mak ayah dalam alam barzakh sampai pada waktu yang sama. Dia berupa hadiah yang mak ayah ni di alam barzakh duk tunggu hari ni siapa nak buat mai. Beruntunglah orang yang ada anak soleh, orang yang ada anak yang kenal Allah, orang yang ada anak yang kenal akhirat.
yang selalu bersedekah untuk arwah ibu dan ayah dia, yang selalu berdoa untuk ibu dan ayah dia. Yang saya nak sebut ni, Nabi kata bila buku amalan tutup, ada satu ibadat duk masuk juga pahala, salah satu daripada tiga, namanya sedekahul jariyah. Benda apa sedekah jariyah? Dia dulu waktu pembinaan masjid dia bagi RM1. Waktu orang nak bina masjid, orang tak tabung, dia bagi RM1. Waktu orang nak buat dewan untuk kuliah masjid, untuk buat kuliah, dia masuk RM1. Dewan tu orang duk guna. Kubur dia bercahaya dan amalan itu sedang masuk. Dia jadi macam dia punya pencen dia. Sedekah jariyah. Cari dan fikir tuan, benda apa nak buat untuk masjid. Tabung banyak. Orang nak buat kolah masjid. Ni orang duk guna, api dan air. Pihak AJK buat satu tabung untuk api dan air. Buat, orang buruh penuh insya-Allah. Api dan air masjid. Tiap-tiap orang yang mai semayang, setiap kalimah zikir yang dikeluarkan, tiap-tiap rakaat yang dibuat, setiap muka surat dan huruf Quran yang dibaca dalam masjid tu, yang bayar duit api, duit air walaupun RM1 tu dapat. Buat tabung khas api dan air. Ada masjid buat tabung khas tu sampai lebih-lebih.